Antara paparan menarik hari ini. 4 individu dipanggil isu sesatan Tun Daim. Semua padu kecuali Sanusi. UMNO Kelantan peringat, Perikatan Nasional patut beri tumpuan 4 negeri, bukan sibuk tebuk atap. Sanusi menolak cadangan Hari Tai Pusat jadi cuti umum tahunan negeri Kedah. Ahli Parlimen Perikatan Nasional mempersoalkan keikhlasan pemimpin DAP Ngeh Koham yang memohon maaf kerana mencadangkan bukan Islam dilantik ke jawatankuasa mengkaji perundangan syariah. Bekas Ketua Penerangan Bersatu Wan Saiful Wanjan mendakwa ia tak lama DAP yang berlaku berulang kali dan menjadi kebiasaan. Katanya pihak terbabit akan melontarkan pandangan yang biadab dan mengancam perpaduan negara, kemudian dengan sambil lewa menarik balik atau memohon maaf begitu sahaja. Katanya Bersatu Bangi mengecam sikap ambil mudah oleh Anwar Ibrahim dan Kerajaan Pakatan Harapan Barisan Nasional yang sehingga hari ini tidak mengambil sebarang tindakan serius terhadap Ngeh dan DAP. Sebelum ini, Ngeh memohon maaf atas cadangannya agar pakar perlembagaan dari kalangan bukan Islam dilantik dalam jawatan kuasa mengkaji bidang kuasa Mahkamah Syariah. Katanya dia tidak tahu bahawa jawatan kuasa itu dibentuk oleh Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia yang dipengerusikan Sultan Selangor Sultan Sarafuddin Idris Shah. Terdahulu Sultan Sarafuddin mengingatkan rakyat, khususnya yang bukan beragama Islam, supaya tidak mencampuri urusan berkaitan Islam. Sultan Sarafuddin bertitah MKI yang dipengerusikan baginda bertanggungjawab melaksanakan semua hal ehwal berkaitan umat Islam serta dianggotai pakar pelbagai bidang, khususnya undang-undang dan agama Islam. Wan Saiful turut mendesak pemimpin UMNO supaya berhenti menjadi pembela dan jurukempen DAP di kalangan orang Melayu Islam. Sementara itu, Wan Saiful mendesak agar ada ketegasan dalam isu itu oleh polis dan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia. Katanya tindakan tegas perlu diambil terhadap pihak yang sengaja menyentuh isu agama, kaum dan raja. Katanya kedua para pemimpin UMNO perlu mengambil sikap tegas dan berusaha kembali menjadi jantan dengan cara menarik sokongan daripada Anwar sekiranya dia terus berlembut dengan kebiadaban DAP. Sementara itu, sekumpulan aktivis PM menyerahkan memorandum anti Ngeh di Ibu Pejabat DAP di Kuala Lumpur. Perbincangan mengenai pangkalan data utama padu yang dilancarkan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pada 2 Januari lalu nampaknya menarik pelbagai jenis pandangan. Ada yang sinis terhadap kemampuan sistem ini berfungsi seperti dihasratkan. Ada juga membangkitkan kerisauan mengenai keselamatan cyber. Tidak kurang juga yang teruja dengan kemampuan kerajaan menghasilkan pangkalan data yang komprehensif tanpa menggunakan hikmat pihak ketiga. Sejak dilancarkan, Jabatan Perangkaan Malaysia dan Unit Pemodenan Tadbiran dan Perancangan Pengurusan Malaysia sentiasa mengemaskini sistem ini berdasarkan maklum balas orang awam. Semestinya setiap usaha kerajaan perlu dinilai menerusi lensa seimbang yang murni dan ikhlas. Apatah lagi padu yang satu-satunya pangkalan data seumpamanya dalam sejarah pentadbiran kerajaan. Dalam masa hanya 2 hari selepas dilancarkan, padu menerima 350,000 pendaftaran. Jumlah ini signifikan untuk menunjukkan betapa orang ramai faham hasrat kerajaan membangunkan padu. Dengan adanya maklumat padu, semua bantuan kerajaan sama ada dalam bentuk subsidi maupun pemberian tunai akan sampai tepat kepada individu atau isi rumah yang benar-benar memerlukan tanpa terikat dengan penggelasan B40, M40 atau T20. Rafizi Ramli semasa menjelaskan perkara ini di Parlimen pada 19 September 2023 menyatakan padu akan mencegah daripada berlakunya exclusion error atau inclusion error. Dengan kata lain, tidak ada lagi individu atau isi rumah yang layak menerima bantuan tetapi tercecah akibat kelemahan maklumat. Justru wajar untuk semua pihak memberi kepercayaan dan sokongan untuk sistem ini berfungsi dengan baik bagi mencapai tujuan yang dihasratkan. Tetapi kegairahan perbincangan mengenai padu ini nampaknya tidak sampai kepada seorang pemimpin pembangkang di utara tanah air. Sama ada padu ini terlalu syarat untuk difahami atau tidak menemui celah untuk mempeleceh usaha terbaru kerajaan ini. Di tengah-tengah seluruh perbincangan terhala kepada padu, Sanusi Makno pula asyik dengan cerita di tebuk atap untuk menjatuhkan kerajaan pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Memantik kenyataannya seperti yang disiarkan pada 3 Januari dengan penuh yakin menyatakan yang kumpulan mereka akan terus berusaha untuk menjatuhkan kerajaan Madani. Kerajaan telah membantu menaikkan gaji para pekerja swasta melalui dasar gaji progresif. Di samping itu, Perdana Menteri juga mengumumkan penyelarasan semula kadar gaji penjawat awam yang kini sedang dalam proses penelitian terakhir. Dalam masa yang sama, Kerajaan Madani juga berjaya menarik sebanyak RM225 bilion pelaburan yang diluluskan pada Januari sehingga September 2023
Jumlah ini meningkat 6.6% berbanding tempoh sama bagi tahun sebelumnya. Pelaburan ini amat penting bagi memperkukuh kedudukan fiskal negara yang sedang mewarisi hutang mencecah 1.5 trilion ringgit. Semua usaha kerajaan Madani ini bukanlah peta abstrak yang terlalu sukar untuk dibaca. Destinasinya sangat jelas dan mudah untuk difahami oleh masyarakat. Semua usaha ini disusun langkah demi langkah ke arah mengangkat taraf hidup rakyat secara sistematik. Malangnya kerajaan yang sedang berusaha keras inilah sedang cuba ditumbangkan oleh Sanusi dan gerombolannya. Walhal limpahan manfaat hasil daripada usaha kerajaan Madani ini akan turut dinikmati oleh masyarakat di negeri-negeri yang ditadbir pembangkang. Semoga dengan adanya individu seperti Sanusi ini akan menyongsong lebih banyak kesedaran dalam kalangan rakyat tentang sikap sesetengah politikus yang bertindak hanya semata-mata atas nafsu politik. Mereka tengah menunggang nama agama dan bangsa serta sanggup memperjudikan nasib rakyat demi kuasa yang mereka gilakan. SPRM merekodkan kenyataan daripada 4 individu dalam siasatannya terhadap bekas Menteri Kewangan Daim Zainuddin, Peguam Rajesh Nagarajan dan Sach Petraj Sohanpal yang mewakili 4 individu terbabit mengesahkan dalam satu kenyataan media bersama bahawa SPRM memanggil mereka ke ibu pejabat agensi itu di Putrajaya. Katanya keempat-empat individu itu telah dipanggil untuk keterangan mereka direkodkan mengikut Seksyen 30 Akta SPRM 2009. Keempat-empat mereka sangat bekerjasama dengan segera hadir ke ibu pejabat SPRM untuk direkodkan kenyataan mereka walaupun diberi notis kurang daripada 24 jam untuk berbuat demikian. Bagaimanapun kedua-dua peguam itu membidas SPRM sebagai penindasan menyalahi undang-undang dan angkuh. Kedua-dua memati insiden pegawai SPRM didakwa melarang mereka menemani anak guam mereka ketika disoal sekaligus menghalang mereka daripada mewakili dan menasihati anak guam mereka. Apabila ditanya pihak yang mengarahkan peguam beredar, pegawai SPRM mendakwa ia arahan datang daripada pihak atasan. Kedua-dua peguam itu mengingatkan SPRM tentang hak untuk mendapatkan perwakilan undang-undang apabila disiasat oleh badan penguatkuasa adalah asas kepada sistem keadilan jenayah Malaysia. Pada 21 Disember tahun lepas, SPRM menyita Menara Ilham, sebuah bangunan bernilai komersial tinggi yang terletak di Kuala Lumpur. Bangunan itu dimiliki oleh keluarga Daim yang juga sekutu rapat bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad. Timbalan Presiden UMNO Muhammad Hassan enggan mengulas mengenai dakwaan rancangan untuk menggulingkan kerajaan. Menteri Luar Negara itu hanya tersenyum ketika diasah oleh wartawan mengenai langkah Dubai. Katanya tanya pasal isu pelancongan sahaja. Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi pada Selasa mengesahkan memang wujud gerakan mahu menjatuhkan kerajaan digelar langkah Dubai seperti dilaporkan sebelum ini. Zahid yang juga Timbalan Perdana Menteri berkata langkah itu melibatkan ahli parlimen dari blok kerajaan juga. Sejak langkah syaratan pada 2020 yang membawa kepada keruntuhan kerajaan Pakatan Harapan yang berusia 22 bulan, politik Malaysia telah menyaksikan kerajaan bertukar di luar proses pilihan raya melalui perubahan sokongan ahli parlimen. Pada Ogos 2021, pengerusi Perikatan Nasional Muhyiddin Yassin yang menerajui langkah syaratan terpaksa meletakkan jawatan sebagai Perdana Menteri berikutan perpecahan antara dirinya dan UMNO. Pun begitu, cakap-cakap mengenai cubaan menjatuhkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim di kalangan pemimpin pembangkang telah tersebar sejak seawal pembentukan kerajaan perpaduan lagi. Antaranya kenyataan Presiden PAS Abdul Hadi Awang pada Mac 2023 yang menjangkakan kerajaan yang diterajui oleh Perdana Menteri Anwar Ibrahim akan tumbang dalam masa terdekat. Dalam perkembangan berkaitan, pada 3 Januari lalu, Khairuddin Abu Hassan yang juga orang kuat kepada Dr. Mahathir Mohamad berkata bekas Perdana Menteri itu tidak terbabit dengan langkah Dubai yang ditegaskannya tidak wujud. Kenyataan pengarah pilihan raya Perikatan Nasional Muhammad Sanusi Magno yang mengakui mereka sentiasa mencuba untuk menjatuhkan kerajaan sedia ada disifatkan sebagai bukti gabungan itu kemaruk kuasa. Malah, Timbalan Ketua Penerangan UMNO Kelantan Nur Hairi Muhammad Nur berkata PN sudah meraih kemenangan di 4 negeri sepatutnya memberi tumpuan untuk berkhidmat kepada masyarakat di negeri berkenaan. Katanya rakyat sedang memerhati jika nak tukar kerajaan, tunggulah pilihan raya umum ke-16. Kita patut beri ruang kepada kerajaan perpaduan untuk menjalankan tanggungjawab. Bersikaplah seperti seorang gentleman. Jangan sibuk mahu tebuk atap. Saya ingin mengingatkan PN supaya memberikan tumpuan kepada pentadbiran di 4 negeri yang dimenangi mereka daripada sibuk mahu menumbangkan kerajaan. Dia berkata demikian sebagai mengulas kenyataan Sanusi yang mendakwa kerajaan pimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memang boleh ditumbangkan melalui proses demokrasi seperti yang dibenarkan dalam perlembagaan. Merujuk kepada tindakan kerajaan menerima sokongan 5 ahli parlimen PN baru-baru ini, Sanusi berkata langkah tersebut digambarkan sebagai mengikut perlembagaan. Justru katanya tindakan PN menarik sokongan ahli parlimen dari BN dan PH juga boleh dianggap sama. Sementara itu, Nur Hairidi berkata tindakan PN yang terus-menerus mahu mengambil alih kerajaan membuktikan mereka sebenarnya kemaruk untuk kembali berkuasa selepas gagal pada PRU ke-15 lalu. Katanya usaha seperti ini dibimbangi boleh mencetuskan ketidakstabilan politik sekaligus merugikan negara.
Sebab bila kita nak hidup begini dengan keadaan suasana politik tidak stabil, saya rasa rakyat sudah penat untuk berdepan dengan percaturan politik gila kuasa. Saya sarankan PS supaya menghormati keputusan yang telah dibuat oleh rakyat pada PRU15. Sebagai pembangkang, sepatutnya memainkan peranan semak dan imbang dengan lebih tuntas dalam membina semula negara selepas pandemik COVID-19. Tambahnya, matlamat utama Kerajaan Persekutuan untuk pembinaan semula negara itu amat penting bagi memastikan kesejahteraan rakyat terus terbela. Katanya, fokuslah kepada kerja, jangan asyik mahu berpolitik. Rakyat Kelantan, Kedah, Terengganu dan Perlis memberikan kemenangan besar kepada PN, jadi bekerjalah untuk masyarakat. Menteri Besar Kedah Muhammad Sanusi Makno menolak cadangan agar Hari Taipusam dijadikan cuti umum tahunan di negeri itu. Sebagai respon kepada gesaan oleh Parti Rakyat Indian Malaysia, Sanusi berkata kuota cuti umum tahunan untuk Kedah sudah habis. Bagaimanapun boleh tidak menjelaskan lebih lanjut tentang kuota cuti umum Kedah dan siapa yang menentukannya. Sekarang menegaskan ia sudah mencapai maksimum. Katanya industri marah cuti banyak-banyak, negeri lain banyak yang tak cuti pun sempena Taipusam. Timbalan Presiden MIPP S. Subramania menggesa Kedah menetapkan Hari Taipusam sebagai cuti umum tahunan selepas Sanusi mengumumkan 25 Januari sebagai cuti peristiwa sempena perayaan Hindu itu. Subramania berkata langkah itu akan menghapuskan perbincangan berkala menjelang Taipusam sambil mempamerkan komitmen Kedah untuk menguruskan Hari Ehwal Buka Islam dengan cekap. Hari Taipusam ialah cuti umum tahunan bagi Kuala Lumpur, Putrajaya, Selangor, Pulau Pinang, Perak, Negeri Sembilan dan Johor. Sekian berita terkini di TV pada hari ini. Jangan lupa follow Facebook dan YouTube Dalam TV. Dapatkan info terkini di Facebook serta YouTube di TV.